Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di malam ini Allah memberi kesempatan dalam kita bersama-sama dalam pembacaan kitab hikam, bicara ilmu kitab hikam, yang mana kitab ini kitab yang mengajar, mendidik hati kita bagaimana berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Dan sesiapa yang masuk korban baru-baru ini, bersyukurlah dia kepada Allah, kerana di antara kelebihan orang yang masuk korban itu adalah dia didoakan oleh segala yang ada di atas muka bumi dan segala yang ada di langit di kalangan para malaikat. Mereka mendoakan kepada orang yang melakukan ibadah korban. Dan begitu juga yang tidak masuk ibadat korban boleh melakukan ibadat-ibadat yang lain untuk mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahawa hamba Allah Taala yang redha terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka yang merasa redha dengan ketetapan takdir, maka mereka tidak akan rasa gelisah. Mereka tidak gelisah, mereka tidak bersedih hati. Dan yang mereka bersedih hati adalah bimbang Allah Ta'ala itu tidak ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Bahkan mereka tidak merungut kerana mereka mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah itu datang daripada Allah. Maka ahli ibadat dan juga ahli zuhad, dia panggil ahli ubad dan juga ahli zuhad, mereka sebenarnya telah menyerahkan seluruh urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sentiasa berusaha menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan diri daripada bergantung dengan makhluk dan menjauhkan diri daripada menyibukkan dirinya dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat 73. Muka surat 73. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Innama istawhasha al-ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Falau syadduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min kulli syai'in. Syahidu kita tinggal falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min kulli syai'in. Maksudnya hanya sahaja lia segala orang yang abid. Lia ini bermakna orang yang ahli ibadat itu menjauhkan diri, dia lia. Hanya sahaja lia segala orang yang abid dan segala orang yang zahid
segala orang yang zahid itu daripada tiap-tiap sesuatu. Yakni orang yang ahli ibadat, ubad dan juga orang yang zuhud itu mereka liar daripada tiap-tiap sesuatu, yakni mereka menjauhkan diri daripada sesuatu. Itu dipanggil liar, menjauhkan diri daripada sesuatu. Hingga bersendiri mereka itu. Sehingga ada di kalangan mereka lari daripada sesuatu. Sehingga mereka duduk jauh daripada orang. Kepada kemuncak bukit. Dan meninggalkan mereka itu segala ahlinya dan rumahnya. Dan ada di kalangan mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya. Dan mengasingkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dengan hartanya. Dan hartanya. Dan mereka meninggalkan segalanya. Tinggalkan rumahnya, ahli keluarganya. Hatta kepada hartanya. Semata-mata kerana mencari Allah. Kerana raib mereka itu daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Kerana sesungguhnya raib maknanya hilang mereka itu ataupun tiada mereka itu daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Kerana dikatakan bahawa apabila mereka ini nak mencari Allah, maka mereka meninggalkan. Kerana apa? Kerana mereka bimbang. Apabila pada sesuatu itu tidak ada Allah. Okey, baik. Contohnya begini. Contohnya apabila seseorang itu, dia mengejar harta, nanti dia lupa kepada Allah. Raib Allah Ta'ala dalam harta yang dicari. Maka dengan sebab itu mereka meninggalkannya. Maka jikalau memandang mereka itu akan Allah pada tiap-tiap sesuatu, seandainya tiap-tiap sesuatu itu mereka memandang Allah. Seperti mereka mendapat pangkat. Namun mereka memandang bahawa ini amanah daripada Allah. Mereka memerlukan Allah Ta'ala dalam mereka ini, dalam pangkat yang mereka jawab tadi. Ataupun mereka memandang Allah Ta'ala dengan arti kata apabila mendapat harta, lalu mereka memandang bahawa ini harta milik Allah dan dia kena belanja mengikut kehendak Allah Ta'ala. Maka terselamat dia daripada nafsu kerana di dalam harta yang didapat, di dalam pangkat yang dia ada, dia melihat ada Allah di situ. Maka kalau begitu, keadaannya itu, memandang mereka itu akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu yang berbuat. Dalam tiap-tiap sesuatu yang berbuat. Mana? Yang berbuat dan yang memerintah. Sehingga dia memandang bahawa Allah Ta'ala yang membuat, iaitu yang melakukan sesuatu. Allah memberi pangkat, Allah memberi harta. Maka dia melihat Allah lah yang memberi harta. Bukan di atas kebijaksanaan dia berniaga. Allah lah yang menetapkan bahawa dia telah mendapat rezeki daripadanya. Nascaya jinaklah mereka itu, yakni tidak lari dalam tiap-tiap sesuatu, lalu mereka tidak lari daripada tiap-tiap sesuatu. Dan tiadalah liar mereka itu. Mereka tidak liar, mereka berjinak-jinak, mereka pegang, mereka ambil. Tiada sesuatu tadi, daripada tiap-tiap sesuatu dalam apa yang mereka ambil, tiap-tiap sesuatu tadi. Baik, untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini, kita kena memahami siapakah ubad, siapakah zuhad. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan tiap-tiap sesuatu. Dan apakah yang dimaksudkan dengan liar, apakah yang dimaksud dengan jinak. Kerana didapat mereka itu kesenangan berjinak dalam tiap-tiap sesuatu. Maka apabila sudah dia dekat dengan Allah, maka dia akan berjinak dengan sesuatu. Dia tak lari. Itu makna jinak. Dan melihat yang dituntut mereka itu dalam tiap-tiap sesuatu kerana mereka tahu apa yang mereka dapat ada Allah Ta'ala di situ yang Allah Ta'ala perintahkan. Baik. Maka untuk memahami matan ini, suka Ustaz memberitahu. Siapakah yang dikatakan dengan ubad?
obat ini adalah orang yang ahli ibadat. Orang yang ahli ibadat, mereka ini beribadah, mereka ini mencari Allah, mencari makrifat kepada Allah, mencari kecintaan kepada Allah dengan melakukan ibadat kepada Allah. Dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka ini memperbanyakkan ibadat sunat. Mereka banyak ibadat sunat. Mereka banyak buat ibadat sunat seperti sunat duha, bahkan mereka bangun tahajud, bahkan mereka ini sembahyang sunat witir dan seumpamanya, dan jaga sembahyang sunat-sunat, sunat qabliyah dia jaga. Dalam waktu yang sama dia juga rajin berpuasa sunat. Dia pun rajin berpuasa sunat. Dalam waktu yang sama dia rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka dia mengharapkan dengan perbuatan ibadat-ibadat sunat yang dia lakukan tadi, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ibadat, yakni mereka mencari Allah, mencari makrifat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah kepada Allah. Maknanya ini obat. Untuk itu kita kena faham. Ataupun dengan arti kata manusia yang tujuan dia kepada Allah dengan melakukan ibadat. Ini obat. Yang satu lagi zuhad. Zuhad daripada perkataan zuhud ini. Yakni orang yang mencari Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dunia. Dengan tidak menyibukkan dia kepada dunia, dengan jalan bertawakal kepada Allah. Mereka mencari Allah, mereka meninggalkan dunia. Ada setengah mengatakan obat ini tak banyak ibadatnya. Zuhad ini tak banyak ibadat. Dia tidak banyak ibadat. Tetapi hatinya ini sudah tidak menyibukkan dia kepada dunia. Berbeza dengan obat ahli ibadat. Ahli ibadat ini, dunia masih lagi dia ambil. Dia sibukkan lagi dengan dunia. Tetapi dalam waktu yang sama, dia kuat beribadah kepada Allah. Dua-dua jalan kepada Allah. Maka ada tiga golongan dalam matan ini. Yang pertama dia panggil obat, yakni mencari Allah dengan ibadat. Yang kedua dia panggil zuhad, yakni mencari Allah dengan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, yakni meninggalkan cinta dunia. Dan yang ketiga, orang yang jinak. Yang pertama, yang kedua dia kata orang yang liar. Liar dengan sesuatu. Obat liar dengan sesuatu. Zuhad liar dengan sesuatu. Yang ketiga, dia panggil orang yang arifin. Orang yang arif billah, orang yang telah sampai kepada Allah, dia tidak lari dengan sesuatu. Dia adalah orang yang jinak dengan sesuatu. Maka, obat dan juga zuhad, orang yang liar dengan sesuatu. Adapun orang arif billah adalah orang yang jinak dengan sesuatu. Baik. Maka, ada tiga golongan yang diceritakan di dalam matan hikam ini. Lalu dikatakan bahawa bermula orang yang abid. Kembali cerita mengenai orang yang abid. Bermula orang yang abid dan segala orang yang zahid, yakni zuhad. Orang abid, orang ahli ibadat, dia panggil obat. Orang yang zuhud, dia panggil, orang yang zahid itu dia panggil zuhad. Dalam terhijab daripada Allah, masih lagi terhijab. Masih lagi terhijab, terdinding dia daripada Tuhan mereka itu. Terdinding dia daripada Tuhan mereka itu, masih lagi terdinding, terhijab. Belum lagi benar-benar mencapai makrifat. Bayangkanlah,
orang yang ahli-ahli ibadat kuat itu belum lagi mencapai makrifat. Orang yang banyak infak kita kenal dia banyak infak, belum tentu dia mencapai makrifat. Macam mana kita tahu dia banyak infak? Sebab hari ini banyak mudah kadang-kadang orang masuk dalam Facebook dan seumpamanya. Jadi kita tahu dia ni banyak. Ataupun dia ni banyak mengajar. Contohnya, tahu mana? Dan dalam Facebook live banyak-banyak, maka dia ni orang yang banyak mengajar. Orang yang banyak kepada ilmu. Ataupun dia orang yang banyak Quran. Macam mana kita tahu dia banyak Quran? Sebab dia masuk dalam Facebook, dia baca Quran sama. Maka dia nak ahli Quran. Dia ahli Quran. Maka itu jalan ibadat. Belum tentu lagi dia mencapai makrifat. Tetapi dia termasuk adalah orang yang sedang berjalan kepada Allah. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini masih lagi terhijab. Terhijab dengan Allah. Terdinding dengan Allah Ta'ala. Kerana nazar mereka itu, yakni memandang mereka itu bagi diri mereka itu. Mereka masih memandang pada diri mereka itu. Maknanya dia masih lagi tidak terlepas daripada nafsunya. Dia tidak terlepas daripada nafsunya, masih lagi terdinding lagi dia dengan Allah Ta'ala. Masih lagi memandang dirinya. Kadang-kadang orang ahli ibadat, dia merasakan bahawa dia sudah beribadat. Kata ulama sufi, jangan kamu merasa kamu ahli ibadat, walaupun kamu sudah beribadat. Jangan kamu merasa kamu ini sudah beribadat. Walaupun kamu sudah beribadat, jangan rasa, aku sudah ibadat. Sehinggalah Allah letakkan kamu merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah kamu benar-benar bergantung dengan Allah. Kerana orang yang merasa sudah ahli ibadat, dalam keadaan dia beribadat, dia dikira masih lagi melihat kepada amalnya. Melihat kepada amalnya lagi. Belum lagi benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memandang mereka itu bagi dirinya. Dia pun memandang dirinya. Kalau ibadat sunat, dia pun banyaknya aku main sunat. Aku sudah ibadat sunat. Aku sudah membaca Al-Quran banyak. Aku sudah banyak berzikir kepada Allah. Maka aku nak sibukkan diri aku dengan berzikir. Dan memelihara akan segala bahagian nafsu mereka itu. Maknanya, dan mereka ini memandang kepada diri mereka, sibuk dengan beribadat dan memelihara dan akan segala bahagian nafsu mereka itu, dan mereka sibuk nak jaga kepada menjaga akan nafsu mereka itu. Sebab itu dikatakan bahawa orang yang ahli ibadat, mereka lari daripada sesuatu. Apa maksud lari daripada sesuatu ni? Maksud lari daripada sesuatu begini. Jika dibentangkan kepadanya pangkat. Ustaz, apa kata kalau saya pilih ustaz jadi wakil ayat? Contohnya. Lalu dia kata saya tambah jadi wakil ayat. Tambah tak nak selamat jadi wakil ayat. Ustaz, mau tak ustaz? Saya nak ajak ustaz ini berniaga. Nanti ustaz akan jadi satu orang jutawan. Ustaz nak tak? Tambah. Saya tak nak jadi jutawan. Ustaz, kalau ustaz buat benda-benda baik ni, ustaz infak orang ke, ustaz tolong orang ke, ustaz kena bagi tahu pada orang lain. Ustaz kena buat live supaya apa? Supaya galak orang lain nak buat kebaikan. Tambah. Maknanya tambah. Maka segala sesuatu yang ada di hadapan dia, sama ada pangkat, sama ada harta, sama ada kedudukan ataupun apa-apa yang dikendaki oleh orang ramai, dia tolak. Dia tidak mahu. Kenapa dia tidak mahu? Maka dia lari daripada sesuatu. Dia tidak mahu daripada sesuatu. Kerana dia nak sibukkan akan dirinya. Maka ada dua sebab
ahli ibadah, ubat dan juga ahli zuhad, ada dua sebab yang mana dia lari daripada sesuatu. Lari daripada sesuatu. Kenapa mereka lari? Mereka tidak mahu daripada sesuatu. Yang pertama kerana dia tidak mahu terpengaruh, kerana lari pada sesuatu kerana dia mahu menyibukkan dirinya dengan ibadah. Dia nak menyibukkan diri dengan ibadah. Saya nak lantik jawatan, tidak mahu tambah jadi jawatan. Yang ada kalau dilantik jawatan pun dia letak jawatan. Dia tidak mahu. Nak jadi apa-apa pun tidak mahu. Saya nak beri harta yang banyak, tambah juga. Kalau ambil pun sekadar yang perlu saja. Kenapa? Yang pertama, ada dua sebab yang ahli ibadat dan juga ahli zuhad dia lari daripada sesuatu. Yang pertama, kerana dia sibuk dengan urusan ibadah dia. Dia sibuk dengan urusan zahidnya, kezuhudan dia. Kalau dia ambil, jadi tak zuhud lah dia, katanya. Kalau aku ambil harta, aku ambil pangkat, jadi tak zuhud. Kalau aku ambil harta, kalau aku ambil pangkat, nanti aku sibuk dengan harta, aku sibuk dengan pangkat. Maka dia tambah. Dia lari daripada sesuatu. Kerana nak mencari, nak berjalan kepada Allah. Maka yang pertama dia tolak. Sebab apa? Kerana sibuk dengan urusan ibadat. Yang kedua, dia ada dua sebab. Yang kedua, kerana takut terganggu dia dalam mengingati Allah. Takut terganggu dia dalam mengingati Allah. Kenapa tidak mau pegang pangkat jawatan? Kerana aku bimbang. Kerana bimbang nanti kalau ada pangkat, nanti tak sempat nak semayang, tak sempat nak berzikir banyak. Kenapa tidak mau? Kenapa ustaz tidak mau jadi wakil ayat? Contohnya, ustaz lain bukan kita ni. Maknanya, kerana tidak mau terganggu dengan kuliah ilmu. Kerana tidak mau terganggu dengan pengajian dengan anak-anak murid. Ataupun kerana tidak mau terganggu dengan nak memikirkan akhirat. Jadi oleh kerana itu tolak. Dia pun menolaknya. Maka ada dua sebab orang ahli ibadat dengan orang ahli zuhad dia lari daripada sesuatu. Adalah kerana sibuk dengan urusan ibadahnya. Yang kedua, kerana takut terganggu hatinya mengingati Allah Ta'ala. Maka dua sebab ini mereka pun lari. Kenapa mereka lari? Kerana mereka takut dalam sesuatu tadi memberi kesan kepada dia. Dan orang macam ini dia bimbang lagi. Dia bimbang sebab apa? Sebab sesuatu yang diberi nanti kepada dia menyebabkan bahawa sesuatu itu Allah tidak ada bersama dengan sesuatu itu. Apa maksud Allah tidak ada bersama dengan sesuatu itu? Baik. Kalau dia dapat harta, dia bimbang takut harta itu menyebabkan dia lalai pada Allah. Allah tidak bersama dengan dia. Dia tidak bersama dengan Allah dengan sebab harta. Maka oleh kerana dia masih lagi takut kepada sesuatu tadi, maka dia lari. Kerana dia bimbang sesuatu itu menyibukkan dia. Maka katanya orang yang arif billah belum lagi mencapai makrifat katanya. Sebab apa? Kerana dia masih lagi melihat sesuatu lagi. Sedangkan tak perlu bimbang. Sesuatu itu Allah bersama ada. Allah ada bersama dengan sesuatu. Macam mana? Tetapi kalau orang yang sudah mencapai makrifat kepada Allah, dia tidak bimbang. Walaupun diberi harta ingat, dia tetap ingat kepada Allah. Dalam harta itu ada Allah bersama. Kalau diberi pangkat, dalam pangkat Allah bersama, dia tidak bimbang. Kerana sedikit pun tidak memberi kesan kepada makhluk, kerana hatinya sudah bersama Allah. Ini siapa?
Ini orang ahli makrifat. Orang ahli makrifat. Jadi, kita ni orang awam. Entah ibadat siapa, ahli ibadat pun tak siapa lagi. Kita pegang sesuatu. Harta kita pegang. Pangkat kita pegang. Jadi, pangkat kita pegang. Harta kita pegang. Maka, kita pegang pangkat. Kita pegang harta. Lupa. Allah Ta'ala hilang terus dalam hati kita. Orang-orang yang sudah makrifat pada Allah, biar dia pegang harta banyak pun, tak lupa Allah. Nabi Allah Sulaiman kaya raya. Tapi tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita macam mana kedudukan? Kedudukan kita, kalaulah sesuatu itu menyibukkan urusan ibadat kita, kalaulah sesuatu itu terganggu amal ibadat kita, tinggalkan sesuatu itu. Contohnya macam mana? Contohnya, kita bekerja. Ada yang bekerja kedai makan. Ada tak kerja kedai makan ni? Ada. Ada yang bekerja dengan orang. Ada yang bekerja sendiri. Musim segini dia kerja sendiri. Maka apabila kita kerja sendiri ke, kita kerja dengan orang, yang pertama pastikan jangan sibukkan, jangan pekerjaan itu menyibukkan ibadat. Kalaulah pekerjaan itu menyibukkan ibadat, maka tidak termasuk kamu di kalangan ahli ubad, orang yang mencari Allah dengan melalui ibadat. Satu. Maknanya. Yang kedua, apabila sahaja kita ini bekerja, sama ada kita kerja sendiri ataupun kita kerja seorang, kita kerja dengan orang, kita kena hidupkan hati kita melihat Allah bersama. Aku dapat gaji ni sebenarnya Allah tentukan rezeki aku. Allah yang beri rezeki pada aku. Hari ni alhamdulillah dapat gaji. Ini Allah yang menentukan. Dan bila sahaja kita ini dapat nikmat, dapat harta, kita ingat ini harta daripada Allah. Maka kita kena menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nak masukkan kita di kalangan ahli ibadah. Ahli ibadah. Itu pun belum lagi mencapai Allah. Mencapai Allah. Ada pun ahli makrifat kepada Allah. Kadang-kadang orang ahli makrifat ini kelihatan tidak banyak ibadat. Kelihatan. Mungkin dia tak nampak kelihatannya tidak banyak ibadat. Sedangkan sebenarnya orang ahli makrifat hatinya sudah melihat Allah. Sudah memandang kepada Allah, maka dia sudah tidak lari daripada sesuatu. Bagilah pangkat tak lupakan dia dengan Allah. Bagilah harta banyak, harta tak lupakan dia dengan Allah. Contoh siapa? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia jadi khalifah. Dia jadi pemimpin Islam dunia. Semua negara Islam duduk di bawah dia. Tetapi tak lupa dia beribadat pada Allah. Sentiasa menangis, ingat kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Dia dapat pangkat jadi khalifah, tak lalai ke dia kepada Allah? Tidak. Kerana dia tengok dalam sesuatu itu ada Allah. Dalam harta yang dia dapat itu ada Allah. Dalam pangkat yang dia pegang itu ada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ni dapat pangkat lupa Allah. Lupa Allah. Macam mana lupa Allah? Kalau ada apa-apa, kembalilah kepada Allah. Bila ada satu-satu musibah, satu-satu ujian, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri pada Allah. Rujuklah kepada Al-Quran, rujuklah kepada hadis, rujuklah kepada ulama yang soleh. Yang takut kepada Allah. Itu maknanya. Maka itu contoh Umar bin Abdul Aziz. Walaupun dia ada jawatan, dia tak lari daripada jawatan, dia pegang kot jawatan. Tapi tak lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu contohnya. Kemudian dikatakan bahawa orang-orang yang menjadi orang yang ahli ibadat itu sebenarnya ahli ubat masih lagi terdinding. Dia dengan Allah Ta'ala tadi disebabkan dia ini melihat dan berpegang kepada dirinya.
Masih lagi memikirkan keuntungan dirinya. Macam mana dia beribadat, maka dia dipikir lagi, kalau aku beribadat, moga-moga aku mendapat pahala, moga-moga aku mendapat syurga. Bagi orang yang makrifat kepada Allah, masih lagi terdinding. Masih lagi terdinding. Namun, dia termasuk di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Itu dia panggil ubad. Ada pun orang zuhad, dia menyerahkan urusan rezeki kepada Allah. Dia beribadat sekadar mana yang dia mampu. Dia tak banyak ibadat katanya. Orang zuhad ini tak banyak ibadat. Orang zuhad ini. Tetapi hati dia ni serah pada Allah tentang rezeki. Banyak mana dia dapat, dia serah kepada Allah Ta'ala. Dan dia melihat pula bahawa semuanya itu dalam ketetapan Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa inilah dia maknanya kedudukan orang yang dekat dengan Allah. Maka manusia ini kadang-kadang tidak mencapai obat pun tidak, zuhad pun tidak. Dengan sebab apa? Sebab apa manusia itu tak termasuk dia di kalangan ahli ibadat? Ada dua sebab pula. Sebab pertama, tak jadi zuhad. Nak jadi zuhud pun tidak. Yang kedua, nak jadi ahli ibadat pun tidak. Payah nak jadi ahli ibadat ni, payah jemaah. Nak jadi ahli ibadat, nak jadi orang zuhud. Payah. Sebab apa? Ada dua sebab. Kita tak berjaya nak jadi orang ubat, ahli ibadat. Kita tak berjaya menjadi orang zuhad, orang yang zuhud. Sebab yang pertama, kerana banyak bergaul dengan orang. Banyak bergaul dengan orang atau dengan makhluk ataupun dengan orang ramai. Orang ramai yang tidak membawa dia kepada Allah. Kalau bergaul dengan orang yang soleh tak apa. Tapi sebab apa tak berjaya nak jadi ahli ibadat? Sebab apa tak berjaya nak jadi ahli zuhad? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, kerana bergaul dengan makhluk ataupun manusia yang melalaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan orang. Maka apabila terpengaruh dengan orang, maka kesan dia bergaul dengan orang tadi menyebabkan dia lalai daripada mengingati Allah. Jadi carilah kawan orang-orang yang soleh, orang yang mendekatkan kita kepada Allah. Di antara nikmat kita duduk atas muka dunia ni, kalau kita dapat berkawan dengan orang soleh. Nikmatnya, maknanya dapat bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi, sebab itulah, bila kita tak bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah, sebab tu kita tak berjaya nak jadi orang yang ahli ibadat. Tak berjaya nak jadi orang yang zuhud kepada Allah. Maka ada yang pertama, kerana bergaul dengan orang yang tidak membawa kita kepada Allah. Yang kedua, sebab apa tak berjaya nak jadi ahli ibadat? Yang kedua, terlalu berpegang dan yakin terhadap usahanya semata-mata. Kerana berpegang dengan usaha semata-mata dan meninggalkan doa dan tawakal. Yang kedua, kerana meninggalkan doa dan tawakal dan berpegang dengan usaha semata-mata. Contohnya macam mana? Contohnya kadang-kadang kita ini berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh waktu terdesak saja. Bila sakit baru kita bersungguh-sungguh. Bila hidup kita sempit baru kita bersungguh-sungguh. Bila kita susah sikit baru kita bersungguh-sungguh beribadat. Dulu ada satu orang, dia datang, dia kata, saya susah Ustaz. Ini bukan zaman PKP, sebelum lama dah cerita ni. 10 tahun dulu dah, lebih kurangnya. Saya susah Ustaz. Maknanya, ni rumah sewa pun tak nak bayar, kerja pun tidak ada. Maka, Ustaz pun bagi tahu pada dia. Kenal tak Ustaz ni? Kenal. Kenal tak Ustaz ni? Oh, saya banyak kenal Ustaz, tapi pergi tak kuliah dia? Tak pergi. Okey, pergilah. Hantar kenal Ustaz ni, hantar pergi belajar dengan Ustaz ni. Hantar kenal Ustaz ni, pergi belajar Ustaz ni.
Jadi ustaz suruh dia pergi belajar dengan ustaz, tapi tak suruh belajar dengan kita lah. Pergilah belajar, hadirlah majlis ilmu. Pergi ke masjid sembahyang jemaah, jaga sembahyang jemaah, kata ya, suruh dia jaga sembahyang jemaah. Selang beberapa lama kita pun pergi kuliah di satu masjid, jumpa dia. Dia kata, ustaz, saya mari dalam masjid ni, alhamdulillah. Lepas tu dia ikutlah kuliah kita. Sedangkan ustaz suruh ikut kuliah orang lain, tapi ikut kuliah kita. Tak apalah. Selang beberapa lama, adalah orang-orang nak bantu dia. Alhamdulillah, ada orang nak bantu dia. Tetapi, dia mengadu lagi. Nasibnya tak berapa baik, dia kata. Masih lagi, dia kata, rezekinya masih lagi sempit. Lalu ustaz pun kata pada dia, ginilah. Cubalah hantar ini sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Maka dia sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Akhirnya dia kata, saya sembahyang dah sunat duha, tapi tak rezeki tak tambah-tambah pun. Maka ustaz betulkan dia. Niat itu bukan kita sembahyang sunat duha kerana duit. Bukan. Tetapi sembahyang sunat duha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita dekat dengan Allah, Allah tak biarkan kita. Maknanya. Tapi apabila Allah melepaskan kesusahan, maka semangat untuk beribadat tak macam dulu dah. Masa susah semangat beribadat. Maka inilah antara sebab orang tadi tidak berjaya nak jadi ahli zuhad dan juga ahli ibadat. Jadi sebab apa? Yang pertama kerana mereka tidak bergaul dengan orang yang saleh. Yang kedua, mereka itu maknanya tidak bersungguh di dalam doa dan tawakal kepada Allah dan terlalu bergantung dengan usahanya semata-mata. Maka ini di antara sebab seseorang itu tidak berjaya menjadikan dia ini ahli ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telah diketahui bahawasanya liar segala orang yang abid. Apa makna liar? Orang yakni menjauhkan. Liar kan binatang liar, maknanya tak jauh dia daripada orang yang abid ini. Dan segala orang yang zahid ini daripada sesuatu. Daripada sesuatu dia liar, dia menjauhkan diri, dia tolak. Daripada sesuatu itu. Hanya senya iaitu keluar kerana syuhud mereka itu bahawasanya. Kerana apa? Kerana mereka memandang bahawasanya ia berlawanan yang luput arat dengan sebab melihat akan dia. Jadi dikatakan bahawa orang-orang yang sudah zahid kepada orang ni maknanya dia ni liar. Orang yang abid, orang yang zahid ni dia liar daripada sesuatu kerana dia syuhud. Kerana dia memandang bahawa sebenarnya ia berlawanan yang luput arat. Arat ni apa? Arat ni benda-benda yang mendatang. Benda-benda yang datang ni jadi luput. Dia kata dia lihat benda ni, benda yang mendatang ni akan luput. Dia kata bahawasanya yang berlawanan, yang luput, bahawasanya ia memandang mereka itu berlawanan yang luput arat. Luput benda yang mendatang dengan sebab melihat akan dia. Apa maksudnya? Maksudnya dia kata kalaulah dia ini, dia lari daripada sesuatu. Kenapa dia lari daripada sesuatu? Dia lari daripada jawatan lah contoh. Orang nak lari jawatan. Dia memanggil, Ustaz, saya nak lantik Ustaz jadi wakil rakyat. Ustaz nak tak? Contoh saja. Hai, saya tambah. Saya tak nak jadi wakil rakyat. Kenapa dia tak nak jadi wakil rakyat? Kerana sesungguhnya memandang, kalau aku menjadi wakil rakyat, aku akan jadi orang yang berlawanan. Apa makna orang yang berlawanan? Maknanya, kalau sekarang ni aku ni ahli ibadat, nanti kalau aku jadi wakil rakyat, aku tak jadi ibadat. Aku tak jadi akan ahli ibadat. Kemudian, benda-benda yang mendatang ni, jawatan, harta yang mendatang pada aku, nanti luput, hilang ibadat aku. Itu yang dia rasa. Dia rasa hilang. Sebab apa? Sebab melihat akan dia, kerana melihat akan jawatan tadi, melihat akan harta tadi. Apa maksud berlawanan? Maknanya, dia bimbang. Dia memandang nanti kalau aku sekarang ni ahli ibadat,
bila datang benda itu, aku tak jadi ibadat. Aku jadi lawan pada, berlawanan, tak jadi macam dulu. Kerana itu. Dan aku bimbang juga dia datang benda ini, arad ini, benda yang mendatang ini, nanti luputlah ibadat aku. Hilang ibadat aku kerana aku akan sibuk dengan ibadat. Maka larilah mereka itu. Lari tambuh. Tidak mahu. Jangan main-main. Maknanya. Sebab tu ada satu orang sahabat ustaz. Alhamdulillah hebat beliau ini. Dia ini. Dulu masa kita kenal dia di Yaman. Jumpa beliau di Yaman. Dia pergi belajar Yaman. Ustaz pergi jalan je di Yaman. Jumpa dia. Masa tu pergi dekat Dar Mustafa. Jumpa beliau. Balik beliau ini terlibat dengan perniagaan. Bila beliau terlibat dengan perniagaan, akhirnya sibuk dengan perniagaan, tak boleh nak tumpu ibadat, tak boleh nak tumpu dakwah, akhirnya dia tinggal perniagaan. Tinggal perniagaan. Kenapa? Dia dah jadi berlawanan dah dulu. Dulu dia sibuk dengan ibadat, ini dia sibuk dengan perniagaan dia. Kemudian dia fikir, aku dah luput dah ibadat aku hilang. Akhirnya, dia tinggalkan perniagaan, dia kembali balik pada ibadat. Maknanya kenapa? Kerana hati dia ini yang kata terhijab, hatinya tak kemah lagi dengan Allah. Orang yang sudah kemah dengan Allah, orang yang ahli makrifat sudah kemah dengan Allah, marilah nega ke, marilah pangkat ke, mereka tak hilang. Imam Ahmad Ibn Hanbal ahli perniagaan, Syekh Junaid Baghdadi ahli perniagaan. Syekh Junaid Baghdadi dalam dia menjadi ahli perniagaan tak tinggal 400 rakaat satu hari. Maknanya. Dah kenapa begitu? Kerana dia sudah memandang Allah, tak terkesan langsung. Tak terkesan. Jadi oleh kerana itu dia masih lagi memandang, bimbangnya aku kalau aku sibuk dengan perniagaan, aku sibuk dengan harta. Aku sibuk dengan harta, aku sibuk dengan perniagaan. Nanti aku tak boleh beribadat. Aku masih bimbangnya begitu. Maka dia lari. Tambah nega, tambah. Tidak mahu. Tidak mahu. Dia lari. Lari mereka itu daripadanya. Kerana apa? Kerana tamak dalam balasannya. Kerana dia tidak mahu. Dia tamak ni dia inginkan balasan daripada Allah. Nanti kalau aku untung, maknanya kalau aku dapat harta benda dunia, aku tinggal sembahyang jemaah, buat apa juga? Rugi. Maka dia, tapi aku tumpu pada ibadat lah. Kerana pahala ibadat ni lebih besar daripada harta dunia. Begitu. Hari ni orang tak bimbang dah, orang tak fikir dah. Orang tak fikir mana dah kekurangan pahala. Sembahyang jemaah orang tak cara mana dah. Ada setengahnya tak main jemaah pun dah rasa biasa, tak bersedih dah. Itu bahaya. Bahaya kalau kena penyakit itu. Penyakit itu. Maka dikatakan bahawa orang-orang yang nak datang kepada Allah ni, dia nak datang pada Allah, dia kena lalu jalan ibadat. Dalam jalan ibadat, jangan terhenti dengan jalan ibadat. Dah rasa soleh dah. Kenapa sudah rasa soleh? Kerana saya sudah beribadat. Saya sudah semayang, saya tidak tinggal. Maknanya, saya puasa sunat pun, saya selalu puasa sunat. Saya berzikir pun selalu berzikir. Maka dia rasa dia dah sapa dengan Allah. Dia sudah dekat. Sedangkan dia masih terhijab lagi. Macam mana terhijab? Kalau kamu bersama kamu ada Allah, maknanya kalau beri harta pun Allah tetap tak hilang. Ni beri harta hilang Allah. Beri pangkat hilang Allah. Maknanya tak betul lagi. Kamu belum lagi dekat dengan Allah lagi sebenar-benarnya. Walaupun kamu sudah beribadat. Hanya hari ini tertipu daya kita bila kita sudah sembahyang sunat. Hari 10 Zulhijjah, saya zikir 10 hari saya tak tinggal. 10 Zulhijjah, 1 hingga 9, saya tak tinggal puasa 1 hingga 9. Lalu dengan ibadat-ibadat yang dia lakukan, dia sangka sudah dekat dengan Allah. Belum lagi sampai makrifat kepada Allah dengan ibadat. Tapi itulah perjalanan kepada Allah. Maknanya. Jadi dia akan pergi peringkat. Peringkat pertama, sibuk dengan ibadat. Dunia dia lagi. Maka dia sekadar menjadi obat ahli ibadat. Dia pun beribadat lagi. Dia dekat dengan Allah. Dia dah jadi ahli ibadat. Dunia pun dia tinggal. Dia dah naik makam yang kedua. Naik tinggi sikit. Dia dah jadi zuhad. Ahli zuhud. Itu pun masih lagi. Maknanya terhijab lagi.
tapi hijabnya sudah nipis sikit. Sehinggalah dia sampai kepada Allah, dia panggil orang arif billah. Baik, kita tengok. Dan kata musannif radhiyallahu anhu. Musannif ni Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahawa dua orang keduanya wilayah. Dua orang kedua-duanya wali kekasih Allah. Wali. Sesuatu wali, satu wali yang pertama. Yang pertama wali. Wali yang macam mana? Yang fana ia daripada tiap-tiap sesuatu. Yang sudah tidak memandang kepada sesuatu. Dia tidak memandang kepada sesuatu. Ini wali Allah. Tidak memandang kepada sesuatu. Fana ni binasa ia daripada tiap sesuatu. Maka tiada memandang ia serta Allah Ta'ala akan sesuatu. Dia tidak memandang pada maknanya tiada memandang ia serta Allah akan sesuatu. Dia tidak memandang pada maknanya Allah Ta'ala itu ada pada sesuatu. Dia tidak memandang Allah Ta'ala itu ada pada sesuatu. Macam mana? Ini dikata satu. Ini dikata wali Allah Ta'ala dah. Wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala ini dia fana, sesuatu dia fana, tak ada benda dah. Sama ada harta benda ke, harta benda pangkat ke, dunia pun dia tak pandang dah. Kerana apa? Kerana dia hanya melihat kepada Allah Ta'ala sahaja. Yang kedua, wali yang lagi tinggal ia dalam tiap-tiap sesuatu. Maka memandang ia akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Maka dalam tiap-tiap sesuatu ada Allah. Okey, baik. Orang ubad dengan orang zuhad ini masih lagi dikasihi oleh Allah. Masih lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka dia sibuk dengan Allah. Dia sibuk dengan Allah, dia sibuk dengan Allah. Tapi dalam waktu yang sama, dia memandang bahawa pada sesuatu tadi, maknanya, memandang bahawa pada sesuatu tadi tidak ada Allah bersamanya. Bukan maksudnya gini. Maksud dia, orang yang ahli ibadat, orang yang ahli zuhad ini, apabila sahaja dia ini didatangi sesuatu, dia memandang bahawa dia memandang bahawa di sesuatu tadi itu membawa kepada tidak ada Allah. Tidak ada Allah pada sesuatu. Maknanya apa? Maknanya dia ini bimbang. Kalau dia datangnya pangkat, sesuatu tu datang, sesuatu ni umpama pangkatlah senang, pangkat, harta. Tapi kalau pangkat itu datang pada dia, harta pada dia, dia akan rasa pada pangkat itu nanti Allah tak ada di situ. Allah tidak ada di situ. Maka dia bimbang. Allah Ta'ala tidak ada di situ. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ada di situ, gini. Bila ada harta, jadi lupa Allah. Masa tak ada harta, okey lagi. Ingat lagi Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri. Ustaz, saya nak bagi ustaz ni. Maknanya, harta saya banyak ni, saya nak bagi ustaz. Maka, dulu masa jadi ustaz, masa tak ada harta ni, kita cakap anak hantar je. Anak ini setiap hari anak baca kitab, anak tak boleh tinggal kitab tasawuf. Masa tu duit tak ada. Masa tu duit tak ada lah. Cakap bab kitab. Anak selalu memandang ni, maknanya. Anak baca kitab sama. Tiba-tiba Allah Ta'ala pun bagi harta. Bila bagi harta, tak cakap anak lah, kata I. I ni dah sibuk lah dengan bisnes. Jadi lain. Akhirnya Allah Ta'ala tidak ada. Tidak ada. Allah Ta'ala jadi hilang dalam dirinya. Maka, satu, oleh kerana itu, dikatakan bahawa sesuatu itu sudah fana. Dia tidak mahu dah sesuatu. Kerana apa? Kerana dia bimbang sesuatu itu melupakan dia kepada Allah. Itu wali yang pertama. Kekasih Allah. Ini golongan mana? Golongan ubad dengan golongan zuhad.
masih lagi dikasihi oleh Allah. Kerana dia sudah menyibukkan dirinya kepada Allah. Maknanya. Okey, baik. Kemudian yang kedua. Wali yang kedua. Ni baru hebat. Ini lagi hebat. Wali yang kedua. Yang keduanya adalah wali yang lagi tinggal ia dalam tiap-tiap sesuatu, memandang ia akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Maknanya, dalam tiap sesuatu ada Allah Ta'ala. Dia memang. Ini wali yang kedua. Wali yang kedua bahawa dia maknanya tiap-tiap sesuatu tadi, yang tinggal ia dalam tiap-tiap sesuatu, maka memandang ia akan Allah Ta'ala dan tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, wali yang kedua adalah wali yang berjinak-jinak dengan sesuatu kerana dia melihat pada sesuatu itu ada Allah. Pada sesuatu itu ada Allah. Dia berjinak-jinak dengan sesuatu. Marilah pangkat, dia tak tinggal pangkat. Walaupun diberi pangkat, walaupun dia ada diberi pangkat, namun diberi pangkat, namun dia tak lupa pada Allah. Maknanya dia tak lupa pada Allah, sembahyang, doa, dia jadi ibadat, dia zuhud kepada Allah, datang harta, jadi menteri besar pun sujud pada Allah, ahli ibadat, taat kepada Allah Ta'ala, naik pula jadi menteri pun begitu juga, maknanya terus ingat kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Jadi pula Perdana Menteri pun begitu juga. Contohnya saja. Maka dia berjinak-jinak dengan sesuatu. Kenapa dia berjinak? Dia kata tak apa. Dia berjinak dengan sesuatu kerana pada sesuatu itu ada Allah. Ketika diberi pangkat, ketika diberi harta, pada harta itu ada Allah. Maknanya harta itu tak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Kerana apa? Kerana hatinya dah kemah. Orang Terengganu kata dah kemah-keming. Dah kemah-keming dengan Allah Ta'ala. Jadi bagilah pangkat, bagilah harta, tak beri kesan. Ini wali yang kedua. Kita memang bukan wali lah. Saya ada orang wali. Maknanya, dah terkemah. Dan kata ulama' juga, orang yang kedua, orang yang sifat wali Allah Ta'ala ini, dia sudah tidak terkesan lagi dengan dunia. Kerana apa? Dia sudah bersama dengan Allah Ta'ala. Dia sudah bersama dengan Allah. Orang keji dia, orang kata, orang fitnah dia biasa je. Dia redha dengan Allah Ta'ala. Dia tidak gelisah. Sebab itu para wali Allah tak gelisah. Para wali Allah tidak gelisah. Ustaz nak cerita ni satu orang yang bernama Allamah Habib Umar. Ini cerita yang Ustaz tahu. Apa kisah dia? Beliau ini difitnah dengan pelbagai-bagai fitnah orang kata pada dia. Sehingga ada satu tempat orang tulis. Maknanya Habib Umar ini Abu Bid'ah. Bapa bid'ah dia tulis. Orang kata ke dia, orang cela dia. Dia senyum saja. Dia tak balas fitnah, dia senyum saja. Kata Habib, orang kata Habib begini-begini. Habib kata apa? Susah apa dia kata. Memang sifat manusia begitu. Jangankan kata aku, Allah pun manusia kata ada anak. Tenang saja. Dia tidak resah. Sebab dia tak terkesan dah. Dia dah tidak terkesan dah dengan makhluk. Satu ketika, cerita yang lain, diceritakan ada orang nak ambil tanah dia. Maka anak dia pertahankan. Bila anak dia pertahankan, Habib Umar dapat tahu. Habib Umar kata, kenapalah kamu nak tahankan? Kita adalah golongan yang tidak bergaduh kerana dunia. Orang nak ambil dunia, ambil. Terserah saja. Sebab para wali Allah Ta'ala, dia tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ada harta, tidak ada harta, sama bagi mereka. Ada nama, tidak ada nama, sama saja. Masyhur dengan tidak masyhur, sama saja dia. Ada pengikut, tidak ada pengikut, sama saja. Pengikut lari pun tak kisah, pengikut datang pun dia tak kisah. Ini tanda wali Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana bagi dia, itu Allah bersama dengan dia. Sama dengan dia. Dia terima tak kalau datang harta? Dia terima. Kerana bagi dia pada harta itu ada Allah. Ini wali yang tinggi sikit.
Ada pun wali, dia tengok pada sesuatu tu tidak ada Allah. Dia pun takut. Dia sibuk dengan ibadat. Maka kedua-duanya wali. Maknanya orang yang mencapai abid. Obat. Jadi kita ni obat dah. Maka tak berjaya menjadi obat bila kita tidak bergaul dengan orang yang saleh dan kita berpegang dengan usaha kita sendiri. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, dan sekalian kainat itu tempat melihat segala sifat dan segala yang ada di alam ini. Segala yang ada. Tempat melihat sifat Allah Ta'ala. Tempat melihat sifat Allah Ta'ala. Maknanya. Jadi ini, orang yang hatinya sudah tidak ada. Ini terima kasih Khairul Zaman. Betul. Yang pertama dia panggil fana fillah, yang kedua baqa fillah. Baqa billah. Jadi dikatakan bahawa orang yang sudah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu tidak memberi kesan. Maka kata ulama orang yang ahli makrifat ini, dia boleh ambil, dia diberi dunia, dia pegang dunia. Diberi dunia, dia pegang dunia, dia ambil dunia, tidak ada masalah pun. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa, dikatakan oleh Abu Abbas Al-Hadrami. Kata Abu Abbas Al-Hadrami, orang yang hebat, ataupun tidaklah disebut orang yang hebat, itu orang yang tidak masuk ke dalam gelap gelita. Dia kena masuk dalam gelap gelita. Dan bukanlah pahlawan orang yang masuk dalam gelap gelita dan membawa kegelapan. Akan tetapi, orang yang pahlawan, orang yang hebat, orang yang masuk dalam kegelapan tetapi membawa cahaya. Apa maksud kegelapan? Gelap ini dunia. Dia duduk dunia, dia pegang dunia, tapi dunia itu mendatangkan cahaya dia kepada Allah. Ataupun nak faham lagi begini. Yang dimasukkan oleh Abu Abbas Al-Hadrami begini, bukanlah disebutkan orang yang hebat itu. Orang yang tahu bagaimana nak menceraikan dunia. Bagaimana nak meninggalkan dunia. Tetapi, atau bagaimana nak meninggalkan dunia. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang memegang dunia. Dia memegang dunia dan dia tahu bagaimana dia nak mengurus dunia. Inilah orang yang hebat. Jadi dikatakan bahawa hati yang penuh dengan tauhid, yang penuh dengan makrifat kepada Allah, melihat segala kejadian di dunia ini di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia banyak melihat dan merasakan keadaan ini semuanya di dalam kehendak Allah Ta'ala, maka menimbulkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Dan inilah yang membawa kebahagiaan yang sebenar. Dan orang-orang yang zuhad dan juga obat ini, mereka yang beribadat secara zahir, mereka mengekalkan wirid, bertawakal kepada Allah Ta'ala, juga termasuk di kalangan orang yang menjalinkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka adalah orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai makrifat. Kata ahli sufi, di dalam dunia ini ada syurga. Sesiapa yang mendapat syurga di dalam dunia ini, maka dia sudah tidak memikirkan syurga di akhirat. Yang dimaksudkan syurga dunia itu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jalan untuk mencapai makrifat Allah. Lalulah kita jalan ibadat. Kemudian jalan zuhad. Apabila lepas kedua-duanya, sudah menjadi ahli ubat, sudah menjadi ahli zuhad, insya-Allah akan diberinya makrifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak mencapai orang yang ketiga, dia panggil ahli zuhad ini, maka
menjadi orang yang sudah ubat itu pun sudah termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik, sikit lagi. Maka memandang kainat itu tempat melihat segala sifat Allah. Maka barang siapa ghaib daripada kaun, daripada alam, nascaya ghaib ia daripada syuhud Allah. Kalau dia tengok alam ini, ghaib ia hilang daripada memandang Allah, maka dia tidak akan dapat dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Tengok alam, tengok bukit, lupa Allah. Tak jadi dia ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Sazili radhiyallahu anhu, keluar segala orang yang abid dan segala orang yang zahid daripada dunia itu. Dan orang abid, orang zahid ini dia tidak ada dunia dah. Dia tidak memiliki ke dunia. Dan hati mereka itu ghafil daripada Allah, hanya senya yang demikian itu. Yang demikian itu tiada buta mata. Dia tetapi buta mata hati yang di dalam dadanya. Dan buta mata hati itu terlebih sangat daripada buta mata kepala. Kerana mata kepala itu jatuh dengan dia hijab di dalam akhirat, bersalahan dia dengan mata hati. Mata hati. Dan maka barang siapa ghaib daripada syuhud memandang mukawwin. Mukawwin ni Allah. Memandang Allah dengan sebab segala kainat. Maknanya tengok kainat, tengok alam ini, maka lupa dia kepada Allah. Maka adalah ia terhijab, termahjub dengan dia atas segala waktu. Atas segala waktu. Ini dikatakan bahawa orang yang memandang kepada dunia, lupa kepada Allah, ini dikira orang yang buta mata hatinya. Buta mata hati lebih bahaya daripada buta mata. Kerana buta mata ni tak nampak. Tak nampak dunia. Tetapi buta mata hati, tak nampak akhirat. Wal-iyazubillah. Jadi sekadar inilah yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi pengajaran kepada kita. Maka orang yang berjalan kepada Allah masih lagi terhijab. Walaupun hijabnya itu masih lagi dalam keadaan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Seperti orang yang ubat dan juga orang yang zuhad. Ubat dan zuhad ini mereka mendekatkan diri dengan jalan zahir. Dengan ibadat yang zahir. Seperti meninggalkan dunia, beribadat sunat. Namun orang yang telah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil orang yang arif billah. Orang yang arif billah tidak terkesan dunia yang ada kat dia dan tidak terkesan dengan apa yang ada, sesuatu yang ada pada dirinya. Maka orang ubat dia masih lagi terkesan. Dengan sebab itu dia menjauhkan diri. Oleh kerana itu, lalulah perjalanan kita. Kalau kita ini orang yang nak berjalan, nak masuk dalam ubat, maka jangan terlalu mengambil sesuatu. Pastikan sesuatu itu tidak terganggu kita, sehingga berjaya kita menjadi orang yang ahli ibadat, sehingga berjaya kita menjadi orang yang zuhad. Iaitu sesuatu itu tidak terganggu dalam hati kita. Maka ubat ini zahirnya, makna zahirnya dia ini sesuatu itu, dia tinggalkan sesuatu tadi kerana nak menjaga hubungan dia dengan Allah. Setelah dah terjaga, tak apalah dia ambil sesuatu. Kerana dia sudah sampai kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah, kalau diberi peluang, kita akan sambung balik. Mungkin malam besok, pembacaan kitab hikam kita. Jadi, dalam keadaan musim hari ini, banyakkan berzikir, banyakkan beribadat kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar diberi pertolongan oleh Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami orang yang mendapat kebaikan di sisi-Mu. Selamatkan kami daripada segala fitnah di akhir zaman. Dan jadikanlah kami orang yang terpelihara imannya
dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kumpulkan kami ya Allah di dalam syurga-Mu, jauhkan kami daripada segala azab-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.